Baiklah, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini dan topik yang menjadi pilihan kita hari ini ialah pelaksanaan e-invoice di Malaysia dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan isu ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun LHDN. Jadi apa khabar tu? Khabar baik. Lama juga kita tak bersama sebenarnya. Ya, mungkin 3-4 tahun yang lepas. Aduh. Okey tu, ini kita nak bercakap tentang satu topik yang cukup penting lah saya kira dan ianya harus wawarkan kepada masyarakat kita secara keseluruhannya iaitu tentang pelaksanaan e-invoice di Malaysia. Sebenarnya ramai jugalah yang mungkin tidak mengetahui sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan e-invoice dan bagaimana proses pelaksanaannya itu. Okey, baik, terima kasih Cik Cakawi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih juga kepada Bernama TV yang memberi ruang kepada Lembaga Hasil pada hari ini untuk menerangkan serba sedikit berhubung dengan pelaksanaan e-invoice ini. Ya, seperti yang kita sedia maklum juga bahawa e-invoice sebenarnya telah pun perkara ini dibentangkan di Parlimen sebanyak 2 kali disebut di Parlimen. Pertama sekali pada bajet 2023 yang lalu dan pada bajet 2024 beberapa pindaan berhubung dengan e-invoicing ini telah dibentangkan di Parlimen dan undang-undangnya pun telah pun diluluskan. Jadi berbalik kepada isu apa itu e-invoice ini, kita tahu bahawa invoice merupakan sebahagian daripada dokumen transaksi biasalah untuk suatu jual beli barang dan juga perkhidmatan yang diberikan. So pada masa sekarang sudah tentu invoice ini dikeluarkan secara manual dan mungkin juga ada yang telah pun menggunakan sistem yang sedia ada. Tapi dalam konteks atau environment e-invoice ni kita memang memerlukan semua invoice itu dikeluarkan secara digital. So maklumat yang ada dalam e-invoice ini sebenarnya adalah maklumat yang sama yang ada dalam dokumen invoice pada masa sekarang lah. Cumanya ianya perlu secara digital. Dan satu lagi komponen penting pelaksanaan e-invoice ini ialah ianya perlu mendapat validasi daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. So e-invoice secara digital ini akan perlu dikemukakan secara elektronik juga kepada pihak Lembaga Hasil dan kemudiannya selepas diberi validasi dikembalikan kepada penjual dan barulah penjual menyerahkannya kepada pembeli. So itu proses e-invoice yang kita cadang akan dilaksanakan di Malaysia lah. Pelaksanaannya secara berperingkat. Peringkat pertama adalah untuk syarikat yang mempunyai jualan melebihi 100 juta. Itu bermula daripada 1 Ogos lah. 1 Ogos 2024 ini. Dan fasa kedua untuk 25 juta ke 100 juta tadi bermula pada 1 Januari 2025 dan untuk semua yang terlibat dalam pengeluaran invoice ini adalah mulai 1 Julai 2025 nanti. So pelaksanaannya secara berperingkat lah bagi membolehkan mereka-mereka bersedia juga dalam melaksanakan e-invoicing ini. Satu persoalan yang mungkin penting dan menarik juga dibawakan di sini ialah seperti apa yang Datuk sebut tadi. Kita mengetahuilah tentang apa itu e-invoice, tapi persoalan yang menarik juga kenapa LHDN merasakan bahawa e-invoice ini perlu dilaksanakan dan apakah faktor utama sebenarnya yang mendorong LHDN ataupun kerajaan untuk melaksanakan e-invoice ini, Datuk? Baik, dari segi sudah tentulah kita telah menjalankan banyak kajian berhubung dengan pelaksanaan e-invoice ni di beberapa negara. So kita lihat keberkesanan e-invoice ni dalam konteks dua aspek lah. Pertamanya kepada peniaga itu sendiri dan keduanya kepada pihak pencukaian sendirilah. So dari segi peniaga itu fokus kita mengetahui hasil daripada lawatan yang kita telah buat. E-invoice ni sepatutnya berjaya meningkatkan kecekapan pelaksanaan
perniagaan itu sendiri. Dan yang kedua dia yang mendorong kerajaan untuk melaksanakan e-invoice ini sudah tentulah untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran pencukaian. So dia ada manfaatnya bila dilihat dalam dua konteks tersebutlah. Satu soalan juga yang saya nak dapat pencerahan daripada Datuk lah. Apakah pengenalan e-invoice ini sebenarnya mungkin disebabkan oleh sebelum ini berlaku penipuan daripada peniaga-peniaga dan sebagainya yang mungkin tidak declare jumlah yang mereka jual yang sebenarnya. Apakah itu sebenarnya antara faktor yang menyebabkan kerajaan memperkenalkan e-invoice? Sudah tentu seperti yang saya nyatakan tadi. Kalau kita melihat dari segi pematuhan isu-isu pencukaian dan meningkatkan kecekapan pelaksanaan pentadbiran pencukaian itu sendiri, pelaksanaan e-invoice ni seperti yang saya maklumkan tadi, di mana maklumat itu perlu sampai kepada pihak lembaga hasil dahulu. Kita akan capture maklumat tersebut. So kita mempunyai maklumat berhubung dengan transaksi yang berlaku dalam negara lah, maklumat perniagaan. So sudah pastinya pendapatan dari segi perniagaan, pendapatan daripada aktiviti perniagaan ini memberi kesan kepada isu pencukaian itu sendiri. So kita mengharapkan melalui proses e-invoicing ini maka pihak lembaga hasil akan mendapat maklumat-maklumat yang lengkap berhubung dengan transaksi-transaksi yang berlaku dalam negara. Dan secara tidak langsung kita lihat kalau isunya untuk memastikan ketirisan itu berkurangan, itu antara juga salah satu objektifnya. Sekiranya kita melaksanakan sepenuhnya e-invoice bagi semua transaksi perniagaan yang berlaku dalam negara. Bila Datuk sebut tentang ketirisan, ini pun satu aspek yang bagi saya cukup penting sebenarnya tu ya. Katalah dengan pelaksanaan e-invoice ini, kalaulah saya seorang peniaga, saya menjual barangan kepada pembeli misalnya, kalau dengan harga mungkin RM2,000, tetapi dalam declaration e-invoice itu saya menyebut bahawa saya menjual RM1,500 lah misalnya. Apakah LHDN boleh trace penipuan seperti ini sebenarnya? Baik, bila kita lihat perkara tersebut, untuk penjual mungkin pelaporan yang hanya dibuat adalah RM1,500 tadi. Walaupun sebenarnya pendapatan yang diterima adalah RM2,000. Tetapi pada masa yang sama, kita juga menyemak orang yang akan menerima invoice itu tadi. Dalam maklumat e-invoice tersebut, ada dinyatakan maklumat berhubung dengan pembeli. Jadi kita akan cross-check lah maklumat-maklumat tersebut. Sudah tentulah kepada yang membeli, mereka juga kalau dalam perniagaan, mereka perlu memastikan bahawa apa yang dibeli, pembelanjaan itu dituntut jumlah yang betul. Apa yang mereka belanjakan. Mereka belanjakan RM2,000 sebenarnya. Kan, untuk mendapat pelaporan di sini RM1,500. Ada yang tidak match di situ. Jadi di situ kita akan pick up lah kes itu untuk kita buat semakan lanjut. Jadi proses itu memerlukan maklumat sebenarnya yang kita lihat dari dua pembeli dan juga penjual itu sendiri. Selain daripada apa yang kita sebut tadi tu, apa lagi objektif pelaksanaan e-invoice ini di Malaysia ini tu? Baik, kita tahu bahawa berdasarkan rancangan Malaysia ke-12 yang memberi fokus kepada memperkasakan perkhidmatan digital lah, dan juga mempertingkatkan kecekapan pentadbiran pencukaian. So disebut dengan jelas dalam rancangan Malaysia ke-12. So apabila kita melihat kepada objektif, sudah tentulah kita melihat usaha kerajaan ini untuk menyokong persekitaran dan perkembangan pendigitalan ini itu sendiri. So e-invoice ini sebenarnya menyokonglah usaha-usaha tersebut. Lebih-lebih lagi seperti kita tahu selepas daripada pandemik COVID-19, banyak sungguh transaksi yang berlaku atas talian, banyak yang telah melaksanakan perniagaan mereka atas pretext digital ini, dan usaha e-invoicing ini sebenarnya selarilah juga dengan perkembangan semasa yang ada. Selain daripada itu, sudah tentu yang seperti yang saya nyatakan tadi, meningkatkan kecekapan pentadbiran pencukaian itu sendirilah sebagai satu objektif utama kita melaksanakan e-invoice di Malaysia. Kalau kita lihat kepada kepada senario ekonomi semasa, kita tahulah secara umumnya, secara keseluruhannya, dunia menghadapi satu tekanan yang cukup hebat dalam sektor ekonomi itu sendiri. Apakah Datuk merasakan bahawa dengan pengenalan e-invoice ini ianya tidak akan memberi tekanan sebenarnya bila kita bercakap tentang senario dan juga perkembangan ekonomi semasa itu? Baik, bila kita melaksanakan e-invoice ini, sebab
sebenarnya kita tidak mahu mengganggu perniagaan itu sendiri. So kita nak business as usual itu merupakan antara matlamat utama. Cumanya kita ingin membantu peniaga itu sendiri dalam proses mereka mengeluarkan invoice. Kita tahu invoice memangnya satu dokumen yang biasa dikeluarkan dalam mana-mana transaksi perniagaan. Jadi kita menjangkakanlah sepatutnya dalam proses pelaksanaan ini juga kita ingin mengurangkan kita punya gangguan kepada aktiviti perniagaan itu sendiri. Cumanya hasratnya lebih besar iaitu untuk membantu mereka sebenarnya berpindah kepada aspek pendigitalan ni yang bukan saja bagus untuk mereka dan langsung juga membantu pihak percukaian lah dalam mengenal pasti apakah income yang sepatutnya dituntut dan dilaporkan. Okey, selain agaknya kita pun nak tahulah tentang pembayar cukai yang terlibat dengan e-invoice ini, Tok ya. Adakah pembayar cukai kategori syarikat sahaja ataupun bagaimana? Baik, dalam perundangan yang telah diluluskan pada baru-baru ini, so disebut dalam undang-undang tersebut mana-mana orang lah. Mana-mana orang yang menjual barangan atau memberi perkhidmatan perlu mengeluarkan e-invoice ini. So undang-undang dia begitu. Tapi dari segi pelaksanaan seperti yang saya nyatakan tadi, kita mulakan dengan syarikat yang mempunyai pendapatan melebihi 100 juta. Ya, mulai 17. So dia secara berperingkat lah. So apabila kita sampai ke tahun 2025 nanti, sudah tentulah dia merakumi semua individu yang mungkin menjalankan perniagaan yang memerlukan mereka mengeluarkan invoice. So the general rule tu memang invoice tu perlu dikeluarkan, invoice perlu dikeluarkan oleh mana-mana individu ataupun syarikat yang menjalankan ataupun yang menjual barangan ataupun memberikan perkhidmatan. So itu general rule dia lah. Cuma pelaksanaannya tu kita buat secara berperingkat. Okey. Mungkin dari aspek manfaat lah yang akan diperolehi menerusi pelaksanaan e-invoice ini nanti tu. Baik, seperti yang saya juga nyatakan awal tadi, kita lihat dalam konteks dua perspektif lah. Pertamanya dari segi pembayar cukai ataupun peniaga itu sendiri. Kita tahu apabila mereka berpindah kepada pendigitalan ini, mengeluarkan invoice secara elektronik ini, sudah tentu mereka mempunyai rekod yang lebih baik lah. So jadi mudah bagi mereka untuk merancang sebenarnya perniagaan mereka apabila semua rekod ini disimpan secara digital. Kan? So dalam konteks peniaga, kita menjangkakan kecekapan perniagaan itu akan meningkat dengan adanya rekod ini, dan sudah tentu mereka tidak akan menghadapi masalah pada masa depan sekiranya mungkin jika ada semakan perlu dibuat terhadap aktiviti-aktiviti perniagaan mereka. So itu dalam konteks perniagaan itu sendiri. So kita jangkakan sepatutnya dia membantu mereka untuk menjadi lebih cekap dalam menjalankan perniagaan mereka dengan rekod-rekod yang lengkap. Dan bagi perspektif percukaian sudah tentulah seperti yang kita bincangkan juga tadi, maka kita akan dapat maklumat yang lebih lengkap berhubung dengan transaksi-transaksi perniagaan yang memang memberi kesan kepada percukaian. Dan daripada maklumat ini kita mengharapkan pematuhan akan berlaku dengan lebih baik. Manfaat lain sebenarnya dalam proses, contoh kepada pembeli lah. Pembeli, kalau kita tahu ada beberapa pembelanjaan yang boleh dituntut. Pembelanjaan yang boleh dituntut. Contoh kalau kita beri mungkin komputer dan sebagainya boleh dituntut. Jadi apabila kita membeli dan invoice dikeluarkan dan ada maklumat berkaitan dengan pembeli tersebut, pada masa hadapan bila katalah saya pembeli, saya memberikan maklumat berhubung dengan pembelian tersebut, pada masa hadapan kita menjangkakan bahawa jika saya mengemukakan return, maklumat itu telah ada dengan lembaga hasil, apakah perkara-perkara yang boleh saya tuntut. So saya tidak perlu lagi mungkin menyimpan rekod-rekod atau risit-risit. Pihak lembaga hasil telah pun mengetahui apakah perkara-perkara yang dibeli dan yang boleh dituntut sebagai relief percukaian. Jadi sebenarnya kita jangkakan, kita harap apabila pelaksanaan e-invoice ni secara menyeluruh nanti, semua pihak
mengeluarkan e-invoice ini, maka untuk pembeli yang ada isu-isu relief ni, keperluan untuk menyediakan resit atau bukti-bukti itu kita jangkakan tidak perlu lagi lah. Sebab telah ada rekodnya pada lembaga hasil. So kita boleh pre-fill lah, kita jangkakan. So you tahu apa income you, kami pun kita mungkin tahu juga apa pendapatan, kita boleh tahu juga apa pembelanjaan. So semuanya telah kita jangkakan, pematuhan itu sepatutnya meningkat. Dari pengalaman lembaga hasil dalam negeri sendirilah. Apakah di kalangan pengguna, khususnya lah pembeli, kita ambil sebagai satu contoh yang baik, apakah masih timbul masalah tidak melaporkan tentang harga barangan yang dibeli dan sebagainya, dan mereka juga ada juga di luar sana yang suruh saya bertanya seolah-olah ini cuma semacam perangkap sebenarnya untuk menjamin bahawa apa yang mereka beli, berapa yang mereka belanjakan itu akhirnya akan dapat diketahui oleh lembaga hasil sebenarnya. Kita tahu bahawa banyak juga sekarang ekonomi yang masih ekonomi tunai lah, cash ekonomi ni. Memanglah ada ruang di situ. Kita tidak boleh nafikan lah bahawa bila kita melaksanakan transaksi secara cash, maka ada ruang mungkin untuk tidak melaporkan yang betul. Tetapi kita jangkakan dengan e-invoicing ni bukanlah dianggap sebagai perangkap, tetapi satu pelaporan yang kita jangkakan dapat mengatasi isu ini. Kerana kita pelaksanaan dia menyentuh dua pihak. Kan, pihak yang membeli itu, jika mereka ingin menuntut sebagai pembelanjaan, maka mereka akan menuntut jumlah yang betul. Jadi yang menjual ini tiada pilihan untuk menjual, melaporkan benda yang betul juga. So perkara ini secara tidak langsung lah, Cik Kawi, sudah pasti akan meningkatkan kadar pematuhan peniaga-peniaga kita. Okey, kita akan sambung lagi, Datuk. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan tak tahulah kalau Datuk ingin membuka talian sebenarnya kepada penonton-penonton yang mungkin ingin bertanya sesuatu berkaitan dengan isu ini, kerana ini juga satu isu yang cukup penting. Tapi saya bergantung kepada Datuk telah pun memberi keizinan sebenarnya. Jadi kita benarkan juga anda yang mungkin ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang sedang kita bincangkan ini. Jadi kita buka melalui satu talian, iaitu 03-2697-9768. Jadi kita rehat dulu buat seketika. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara, tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang saya kira penting sebenarnya dan cukup relevan, iaitu pelaksanaan e-invoice di Malaysia. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berbahagia, Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan macam saya sebut tadilah, atas keizinan Datuk jugalah, kalau anda juga mungkin ingin bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini, jadi Datuk benarkan sebenarnya. Jadi gunakanlah talian kami di 03-2697-9768. Baik, mungkin penting juga untuk kita ketahui di sinilah, tentunya lah pelaksanaan e-invoice ini juga mempunyai satu mekanisme pelaksanaan yang tertentu. Mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan Datuk? So, kita ada dua mekanisme yang akan kita laksanakan. Satunya menggunakan portal My Invoice ini. So portal My Invoice ini dibangunkan oleh pihak lembaga itu sendiri. Ianya adalah percuma. Jadi boleh digunakan oleh mana-mana perniagaan untuk mengisikan secara segala maklumat yang berkaitan dengan invoice tersebut. Dan selepas diberi validasi tadi, akan mendapatkan invoice tersebut dan barulah diberikan kepada pembeli lah. Itu portal My Invoice ini. Ini percuma. So dalam pelaksanaan ini, jika ada mungkin peniaga-peniaga kecil dan sebagainya yang SME kita boleh menggunakan portal ini untuk mengisi segala maklumat invoice dan kemudiannya mendapat invoice secara elektronik ini dan barulah diberikan kepada pembeli. So satu lagi yang kita mekanisme lain ialah untuk memastikan interaksi antara platform yang sedia ada pada sesuatu syarikat contohnya untuk bercakaplah dengan kita platform di lembaga hasil itu sendiri. So itu kita panggil API lah, application yang kita gunakan supaya mereka boleh menghantar invoice itu kepada sistem lembaga hasil untuk kita membuat validasi dan kemudiannya barulah dipulangkan kepada pembayar
cukai ataupun peniaga untuk mereka berikan. So yang itu mungkin ada sedikit kos yang perlu dibelanjakan bagi membolehkan interaksi antara dua sistem ini. Tetapi kita ada satu yang percuma. Kalau mungkin syarikat-syarikat yang besar dan sebagainya mempunyai banyak transaksi, mereka ingin melaksanakan interaksi ini, maka kita gunakanlah platform yang kita panggil API itu. Apa yang berlaku sebenarnya itu ya selepas mereka menggunakan konsep ataupun proses e-invoice ini dan kemudiannya mereka merasakan bahawa mungkin ada perkara-perkara ataupun my invoice ini dan mungkin ada juga isu-isu yang mungkin ingin mereka rundingkan bersama dengan lembaga hasil dalam negeri, mungkin rasa tidak puas hati dan sebagainya. Apakah pintu lembaga hasil sebenarnya masih lagi terbuka untuk proses rundingan bersama dengan lembaga hasil? Di peringkat awal seperti yang saya maklumkan tadi, yang pertama sekali akan melaksanakannya pada bulan Ogos nanti. Sudah tentulah persediaan awal kita dengan pihak-pihak yang terlibat dengan pelaksanaan e-invoice ni kita sedang jalankan. Kita ada juga pilot project untuk perkara ni, melibatkan syarikat-syarikat, hampir 90 syarikat yang akan mencuba dahulu proses e-invoicing ini sebelum kita melaksanakannya secara penuh pada Ogos nanti. So sebenarnya banyaklah libat urus sebenarnya cakap-cakap yang kita jalankan dengan pihak-pihak berkepentingan bagi membantu mereka dalam proses pelaksanaan ini. Kita akui banyak isu kita terima, beribu-ribu isu kita terima daripada peniaga berhubung dengan perkara ini. Kita pada peringkat ini memang ingin mengetahui apakah masalah mereka. Kita ingin tahu dan kita beri solution kepada mereka. Bagaimanakah perkara ini boleh dilaksanakan. So di peringkat pelaksanaan begitulah. Kalau nak kata rayu kemudian tu, saya jangka itu kita tunggulah sehingga pelaksanaan itu bermula. Tapi di tingkat persediaan ini memang kita secara agresif sebenarnya memberikan taklimat dan sebagainya berhubung dengan pelaksanaan e-invoicing. Selepas pelaksanaan ini yang melibatkan ialah peniaga-peniaga ataupun perniagaan yang melebihi 100 juta, saya difahamkan bahawa selepas ini mungkin LHDN juga akan mengkuatkuasakan e-invoice ini juga kepada peniaga-peniaga SMB sebagai satu contoh. Misalnya, apakah pihak LHDN melihat bahawa itu perlu dilakukan dan apakah nanti golongan-golongan yang terlibat dalam SMB sini mungkin akan merasa tertekan dan tidak puas hati dan sebagainya tu? Baik, sebenarnya kita memang memberi fokus khusus kepada SME ni. Tapi kerana kita sebenarnya mahu dalam pelaksanaan e-invoicing ni, dia harus melibatkan semua lah. Kalau boleh, seberapa ramai yang boleh dalam pengeluaran e-invoice ini. Kerana untuk menjadikan ianya berkesan, maka semua perlu on board lah. Semua perlu terlibat. Jadi satunya kalau kita lihat untuk SME tadi, sudah tentulah kita menyediakan juga portal kita yang percuma tadi dalam membantu mereka mengeluarkan e-invoice ni. Kan, jadi perkara tersebut satu yang pertama sekali lah kita kedepankan. Ada yang percuma untuk SME ini. Sebab kita tahu SME juga menjalankan perniagaan mereka seperti biasa, menjual barangan, memberikan perkhidmatan dan sebagainya. Seperti kita tak perlu ulang lagi kebaikan jika mereka dapat melaksanakan perkara ini. So tetapi kita memang sentiasa mendengar apakah masalah daripada pihak-pihak yang terlibat ini dan bagaimana kita boleh terus mempermudahkan bagi kepada mereka lah. Tetapi seperti yang saya maklumkan tadi, kita ingin tahu apakah sebenarnya masalah mereka. Adakah masalah sistem dan sebagainya. Kalau sistem, bagaimana kami boleh bantu mereka. Ada masalah biasanya kesediaan tu mungkin disebabkan mereka tidak mempunyai atau staf yang khusus lah untuk melihat perkara-perkara ini kan. Jadi mungkin kita mintalah mereka untuk mula melihat kepada perkara ini, menyediakan orang-orang yang spesifik untuk memastikan pelaksanaan e-invoicing ini dapat dilaksanakan. Kita haraplah sudah tentu kita tidak berniat untuk memberi tekanan kepada SME ini. Seperti yang saya maklumkan tadi, sebenarnya kita nak business as usual berlaku. Kalau biasanya keluarkan invoice, cuma yang kita hendakkan ialah
ianya dilakukan secara kaedah elektronik. Sebelum pelaksanaan ini dikuatkuasakan, apakah lembaga hasil juga sebenarnya menyediakan ruang dan juga peluang kepada golongan-golongan tertentu, terutamanya yang terlibat dalam SME sini untuk mendapat penerangan, penjelasan dan sekaligus juga mungkin lembaga hasil juga boleh memberi bimbingan sebenarnya supaya mereka mendapat satu gambaran yang cukup jelas sebenarnya berkaitan dengan e-invoice. Sudah tentu. Sudah tentu, Cik Syakawi. Kita pun sebenarnya kita punya coverage ni, kita punya taklimat ni di seluruh negara, semua cawangan-cawangan lembaga hasil di seluruh negara, kita memang minta pastikan mereka berjumpa dengan pihak-pihak yang berkaitan, SME di kawasan mereka, di negeri mereka, untuk memberi penjelasan berhubung dengan pelaksanaan e-invoice ni. Kita maklum bahawa mungkin masih ramai lagi yang mungkin tidak pasti bagaimana kaedah dan cara untuk melaksanakan. So kita masih ada tempoh lagi kepada mereka-mereka yang di bawah 25 juta ini. 25 juta sales dia setahun sampai Julai tahun hadapan. So sangat agresif sehingga tahun hadapan kita akan pergi kepada mereka untuk memberi penerangan berhubung dengan pelaksanaan e-invoice. Ada juga yang Datuk yang merasa bimbang, yang membangkitkan tentang isu apabila sistem ataupun urusan yang dibuat secara dalam talian, digitalisasi dan juga sebagainya ni, ada setengah pembayar cukai yang merasakan bahawa data mereka mungkin tidak selamat, boleh digodam ataupun diketahui oleh pihak lain. Jadi jaminan daripada Datuk berkaitan dengan isu ini. Baik, isu keselamatan sudah tentulah bila kita menyebut mengenai transmission menggunakan teknologi dan sebagainya, data-data yang kita simpan ini menjadi keutamaan kepada lembaga hasil untuk memastikan ianya terjaga dengan baik. So dari aspek peruntukan undang-undang, saya lihat dari dua perkara. Satunya bila data-data itu diterima di peringkat kami. So data-data ini sudah tentulah satu data percukaian yang kita jaga kerahsiaannya. So yang kita tidak akan gunakan untuk tujuan selain daripada percukaian. So itu satu. So pegawai-pegawai pun memang tidak boleh mendedahkan maklumat-maklumat percukaian yang diterima. Kalau mendedahkan juga adalah satu kesalahan di bawah undang-undang lah. Undang-undang percukaian itu sendiri. So itu dari segi kerahsiaan data maklumat yang diberikan, maklumat perniagaan kita jaga dari konteks kerahsiaan. Keduanya, kita sudah tentu apabila ia melibatkan sistem, dia ada anasir-anasir yang ingin mengganggu sistem ini. So dari segi itu pun kita tentunya menyediakan segala solution dia lah untuk memastikan perkara itu dapat dielakkan. Sebagaimana Cik Syakawi mungkin sedia maklum, lembaga hasil ni dari segi e-filing kita. E-filing kita telah berjalan pada tempoh yang agak lama juga. Di mana volume dia juga tinggi dan sebagainya. Alhamdulillah, setakat ini kita berjaya memastikan keselamatan proses pengemukaan e-filing secara elektronik ini berjalan dengan baik. So kita jangkakan proses yang sama juga akan berlaku untuk e-invoicing ini dari segi kawalan keselamatannya, dari segi datanya, dari segi transmissionnya. Kedua-duanya kita akan pastikan akan selamatlah. Itu memang itu jaminan daripada kita jaminan kita. Dan kita ada track record yang baik setakat ini. Kita harap track record itu kekal. Okey, satu lagi aspek juga saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk lah selaku Ketua Pegawai Eksekutif di Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ada juga yang mengatakan bahawa pelaksanaan ataupun perkara-perkara menarik yang telah pun dirancang oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri ini, ada yang mengatakan ini pandangan di luar sana tu disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu dalam usaha untuk meningkatkan kutipan hasil negara ataupun kutipan cukai yang mungkin akan dapat dipertingkatkan. Jadi apakah itu sebenarnya yang berlaku kepada lembaga hasil? Apakah lembaga hasil terpaksa melakukan ini kerana tekanan daripada pihak-pihak tertentu? Sudah tentu tidak. Seperti yang saya maklumkan tadi, dalam kita merancang untuk melaksanakan e-invoice ini, kita telah lihat pelaksanaannya di banyak negara. Bagaimanakah negara-negara tersebut memanfaatkan e-invoicing ini dari segi percukaian. So ke arah pendigitalan itu memang ada di semua tax authority di seluruh dunia lah. Jadi kita pun saya rasa
pandemik itu salah satu manfaatnya lah yang mendorong kita terus untuk berubah kepada memberi dorongan momentum lah sebenarnya untuk pergi kepada isu elektronik ini, pendigitalan ini, dan tidak ada agenda lain atau tekanan lain berhubung dengan pelaksanaan e-invoice ini, tetapi kita harus akui pelaksanaannya di seluruh dunia, di negara-negara yang telah melaksanakannya, sudah tentulah dia dapat mengurangkan antaranya ekonomi bayangan lah, ekonomi yang tidak dapat kita kenal pasti, pihak-pihak yang tidak melaporkan dengan betul dan sebagainya. So kebaikan dalam aspek itu memang ada, terbukti di negara yang telah menjalankan, peningkatan itu berlaku. So kita jangkakan juga sepatutnya elemen-elemen ekonomi bayangan ini akan dapat kita, kalau tak dapat hapuskan, kurangkan dengan pelaksanaan e-invoice ini. Jadi saya rasa isu percukaian ini sebenarnya memberi keadilan, kita lihat, kepada pembayar cukai lain yang membayar setiap tahun tanpa gagal dan sebagainya. Jadi kita haruslah berusaha juga mencari inisiatif bagaimana untuk memastikan yang lain juga menyumbang kepada kemakmuran negara. So saya berpandangan bahawa inisiatif ini bukan baru sebenarnya, telah ada dilaksanakan, dan satu inisiatif yang kita harap memberi keadilan jugalah kepada pembayar cukai yang patuh. Bila Datuk sebut tentang inisiatif, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk lah. Apakah Datuk melihat bahawa setelah pelbagai inisiatif sebenarnya telah pun dilakukan oleh lembaga hasil dalam negeri, Datuk sendiri dan rakan-rakan dalam lembaga hasil dapat melihat tentang peningkatan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang berada dalam golongan sebagai pembayar cukai itu. Apakah ia menunjukkan satu peningkatan yang cukup membanggakan, memberansangkan tu? Ya, sudah tentu. Sebenarnya sumbangan pembayar cukai di negara ini sudah tinggi juga sebenarnya. Pada tahun lepas kita mengutip 183 bilion cukai langsung lah. So saya pun ambil kesempatan di sini ucapkan terima kasih kepada semua pembayar cukai yang menyumbang, yang mempunyai kesedaran yang sangat tinggi dalam membayar cukai yang telah ditetapkan. Jadi dari segi kesedaran tu saya lihat masih ada ruang lagi untuk kita meningkatkan isu pematuhan ini dengan inisiatif baru ini. Tetapi dia berada pada tahap yang tidak terlalu rendah, tapi tidak juga maksimum. Jadi ini kita harus terus tanganilah. So inisiatif teknologi pun kita tidak dapat elak. Ya, betul. Perkembangan teknologi memaksa kita juga membuat perubahan dari segi kaedah kita mengenal pasti kes dan sebagainya. Sebab kita tahu juga di luar sana sudah tentu mereka juga menggunakan teknologi untuk manfaat mungkin yang baik ada, yang tidak baik juga ada. Jadi sebagai pihak pentadbir cukai sudah tentulah kita pun mencari inisiatif-inisiatif ini supaya kesedaran itu terus kekal dan meningkat. Kita tinggalkan seketika tu tentang e-invoice ini. Saya juga nak tanya tentang apa yang Datuk sebut tadi, iaitu pelaksanaan e-filing itu sendiri. Bagaimana dengan sambutan daripada pembayar-pembayar cukai ataupun secara keseluruhan? Apakah lembaga hasil berpuas hati ataupun masih lagi ada kelompongan-kelompongan yang dilihat oleh lembaga hasil yang perlu diambil ataupun dilakukan tindakan sebenarnya? Saya lihat actually e-filing ni telah menjadi mandatory pun kepada syarikat dan sebagainya. Kadar pematuhan e-filing, filing ni pada saya itu proses dia. Filing ni agak tinggi tapi belum sampai kepada tahap yang kita harapkan. Mereka sudah tentu ramai yang gemar juga dengan e-filing ni kerana dia mudah, cepat, dan kalau individu tu saya rasa mereka pun gembira juga sebab kami mungkin dapat refund duit mereka dengan cepat juga jika mereka menggunakan e-filing. So proses e-filing ni saya rasa memang baguslah. Memang digemari kepada pembayar cukai yang tidak lagi perlu mengisi borang secara return dan sebagainya bertulis. Jadi sangat popular. Cuma adalah juga lagi seperti saya kata tadi yang masih tidak
berhasrat untuk buat pelaporan. Tapi dari tindakan lembaga hasil sendiri, apakah lembaga hasil akan terus melaksanakan program-program sebenarnya dalam usaha untuk memberi pencerahan, memberi kesedaran sebenarnya kepada mereka yang berada dalam kategori pembayar cukai ini sebenarnya untuk melaksanakan pembayaran cukai mereka? Baik. Kita sebenarnya memang aktiviti kesedaran, pendidikan ni kita mula daripada universiti pun, daripada bawah lagi pun kita memberi kesedaran tersebut. So kita memang ada section khas yang buat tugas-tugas inilah yang beri pendidikan, awareness kepada pembayar cukai seluruhnya mengenai tanggungjawab mereka lah. So mereka yang mungkin dalam kategori belum pasti, kurang jelas dan sebagainya, kita jangka ini membantulah education dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama kita tahu juga ada kategori yang mungkin ada elemen sengaja sedikit untuk lari sedikit cukai, tidak melapor yang sepatutnya. Yang itu kita ada proses audit, siasatan dan sebagainya lah. So tengok kategori lah, tengok behavior yang bagaimana. So mana yang kita kena pasti ada risiko tu, kita buat aktiviti audit dan siasatan. Mana yang tiada risiko tu, mungkin ada risiko dia rendah, kita teruskan dengan aktiviti pendidikan dan juga awareness. Okey, menarik. Okey, kembali semula kepada isu e-invoice ni lah, Datuk, ya. Dan macam Datuk katalah akan dilaksanakan pada tahun ini. Jadi apa yang perlu pembayar cukai lakukan mulai sekarang tu? Satu, kita memang mengharapkan mereka melihat proses kerja mereka lah, proses pengeluaran invoice. Bagaimana mereka melaksanakan secara dalaman tu. Sebab e-invoice ni sudah tentu memerlukan mereka membuat pelaporan berhubung dengan perkara-perkara yang ditetapkan lah. Dia ada yang mereka perlu isi lah, kan, perkara-perkara yang mereka perlu isi dalam invoice yang kita tetapkan tu. Jadi mereka perlu lihat bagaimana proses ini, mereka proses perniagaan mereka itu boleh membantu untuk membuat pengisian yang lengkap dan sebagainya. So mereka perlu lihatlah juga. Keduanya seperti yang saya nyatakan tadi, kita harap mereka juga menyediakan staf yang cekap dan mungkin tetap dan juga yang boleh ada kemahiran jugalah untuk memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Saya percaya bahawa untuk syarikat-syarikat yang besar, mereka tidak mungkin menghadapi masalah dalam menyediakan pegawai sedemikianlah. Mungkin tadi balik kepada isu SME dan sebagainya. So saya ingat mereka mungkin masih juga ada orang yang mengeluarkan invoice kalau tidak perniagaan tidak dapat berjalan. Betul. Cuma mungkin kita harapkan sedikit penerangan, mereka hantar dan beri latihan sedikit, dan kita juga akan sentiasa memberi mereka maklumat lah untuk melaksanakan e-invoice ni. Okey, kita berehat Datuk buat kali terakhir, dan kembali nanti mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi saya percaya mungkin ada lagi persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, dan kita masih lagi tentunya akan bercakap tentang pelaksanaan e-invoice di Malaysia. Baiklah, kami cukup berterima kasih sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan bila kita cakap tentang pelaksanaan e-invoice di Malaysia, ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Dan tadi pun barangkali Datuk Dr. Abu Tariq ada lagi perkara sebenarnya yang ingin Datuk perjelaskan supaya mereka di luar sana ini mendapat gambaran yang lebih jelas bila kita bercakap tentang e-invoice ini sebenarnya tu. Silakan. Pertama saya ingat dari segi proses lah yang saya perlu terangkan sedikit, sebab saya juga ada maklum tadi prosesnya di mana ada elemen validasi lah, kita pengesahan dari pihak lembaga hasil. So itu satu perkara yang saya rasa sangat signifikan. Proses di mana dokumen akan dihantar kepada pihak lembaga dan akan ada proses pengesahan. Dan pengesahan itu sebenarnya mungkin saya nak terangkan sini bukan mengambil masa lama lah. Dia dari segi sistem tu kita jangkakan dalam 2 saat tu dia sudah kembali. So tidak disedari pun oleh mereka yang mengeluarkan invoice tu. So validasi ini berlaku secara pantas dalam tempoh yang sangat singkat. Tidak sepatutnya tak disedari, telah siap tersedia untuk dikemukakan kepada pembeli. So itu dari segi proses. Mungkin tanya validasi berapa lama pula lembaga hasil nak ambil ni, 2-3 hari baru keluar invoice. Tidak. Sistem memang
pada waktu yang sangat-sangat singkat. So kita memang menyediakan sistem kita supaya validasi itu berlaku tanpa disedari lah. Sebenarnya 1-2 saat ni kita tak perasan pun perkara tersebut berlaku. Jadi apa yang diterima oleh penjual adalah satu dokumen yang telah diberi pengesahan. Kan ada satu ID yang diberikan untuk pengesahan tersebut, sebab kita pun tidak mahu ada penipuan invoice dan sebagainya. So bila disemak ID tersebut, kita boleh tahu bahawa ianya telah melalui proses validasi. So dan kita juga memberi ruang, oleh kerana dia true system, dalam tempoh 32 jam atau 3 hari kita benarkan jika berlaku apa-apa kesilapan terhadap mungkin data-data dalam maklumat invoice itu untuk diperbetulkan lah sebelum invoice muktamad dibuat. Bila Datuk sebut tentang data-data yang akan yang ada dalam e-invoice, antara perkara-perkara data-data utama itu apa sebenarnya? Surat tentu satu daripada maklumat barang-barang yang dibeli, harga dan sebagainya, berapa banyak jumlah yang dibeli. Juga ada maklumat-maklumat yang berkaitan dengan mungkin pihak custom pun memerlukan maklumat tersebut. Ada, kalau ada melibatkan begitu, ada juga keperluan untuk mengisi maklumat-maklumat tersebut. Seperti yang saya maklumkan tadi, ada keperluan juga untuk meletakkan maklumat kalau maklumat pembeli itu. So kita ada ID, kita panggil TIN number, Tax Identification Number. Ini kita dah keluarkan kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. So TIN number ni ada perlu dimasukkan juga, TIN number ataupun ID lah, kad pengenalan kita dan sebagainya. So itu sebagai juga bagi kita mengenal pasti maklumat itu pergi ke mana, individu yang mana. Bila dia beli, macam tadi saya kata, beli komputer, so kita tahu bahawa dia terus kepada maklumat pencukaian individu tersebut. Bagi proses masa depan, saya katakan tadilah, pre-fill dan sebagainya. So ada beberapa maklumat yang memang perlu diisi oleh penjual, dan maklumat itu perlu mendapat kerjasama juga daripada pembeli. Jadi pembeli perlulah untuk memberikan maklumat. Saya difahamkan jugalah, kalau saya dengar daripada apa yang Datuk sebut sebentar tadi, iaitu sekiranya proses e-invoice ini dilihat berjaya seperti apa yang diharapkan oleh lembaga hasil, ianya akan mungkin dikembangkan lagi kepada SMEs yang juga akan terlibat dalam proses ini. Tetapi kita juga sembang-sembang tadi, kemungkinan juga peniaga-peniaga kecil juga mungkin diperlukan untuk memahami tentang konsep e-invoice ini, dan sekaligus tetapi ada yang merasakan bahawa tidakkah itu nanti akan memberi tekanan terutamanya kepada peniaga-peniaga kecil yang buka gerai-gerai di tepi jalan dan sebagainya. Itu juga perlu penjelasan sebenarnya. Banyak feedback yang kita terima begitu. Ada yang mungkin memberi interest kepada topik ini melihat dalam konteks demikian. Bahawa bagaimana makcik goreng pisang, jual nasi lemak dan sebagainya. Bagaimana mereka nak melakukan perkara tersebut. Okey. Saya nak jelaskan. Satunya dari segi infrastruktur dia. Infrastruktur yang kita sediakan memang juga membolehkan mana-mana peniaga untuk melakukan invoice ni. So infrastruktur dia ready. Dari segi pelaksanaan, adakah kita akan terus pastikan mereka buat atau tidak? Itu satu pertimbangan yang kita akan sentiasa lihatlah. Pada masa ini kita sediakan platform yang ada. Kita encourage pada kita, even pada makcik-makcik ataupun mana-mana peniaga, adalah baik juga mereka mempunyai rekod perniagaan dan sebagainya. So kita sediakan platform itu untuk mereka. Mungkin persoalan yang timbul, adakah penalti nak dikenakan kalau tak buat dan sebagainya. Itu satu perkara yang masa hadapan yang tentunya kita perlu lihat. Saya setuju kepada mereka peniaga-peniaga kecil, mungkin kita beri beberapa kelonggaran dari segi penalti dan sebagainya sebelum mereka betul-betul dapat memahami dan melaksanakannya. Tetapi hasratnya kita rasa benda ini bukan baik saja untuk tax authority, tetapi juga hasrat kerajaan dari segi pendigitalan tadi, perniagaan, untuk mereka mempunyai rekod yang bagus dan sebagainya, terpakai kepada semualah. Tapi kita tak perlu lihat dia dari segi konteks pencukaian saja sebenarnya. Kalau kita memberi fokus pencukaian saja, mungkin merasakan oh ini untuk tujuan pencukaian. Tetapi kalau kita melihatnya dalam konteks perniagaan, satu perniagaan, satu rekod keeping yang baik,
sudah tentu e-invoicing ini membantu siapa juga yang menjalankan perniagaan. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Datuk tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi. Jadi saya beri ruang dan juga peluang. Mungkin Datuk ada seruan dan juga harapan Datuk sendiri bila kita bercakap tentang pelaksanaan e-invoice di Malaysia. Silakan Datuk. Terima kasih juga kerana ruang yang diberi kepada semua peniaga yang mungkin terlibat dengan proses e-invoice ini. Kita sentiasa memberi taklimat kepada mereka, membantu mereka, dan jika ada apa-apa isu berbangkit, penjelasan yang perlu diberi. Boleh pergi ke mana-mana pejabat lembaga hasil untuk mendapatkan penerangan berhubung dengan perkara ini. Saya akui dia baru, satu benda yang baru, memerlukan penerangan dan juga pemahaman di pihak peniaga khususnya bagi memastikan projek ini dapat kita laksanakanlah untuk kepentingan bersama sebenarnya. Tapi apakah Datuk merasa yakin bahawa projek e-invoice ini sebenarnya akan berjaya mencapai matlamat yang diinginkan? InsyaAllah. Sebab kita pun dah lihat kejayaan negara-negara yang melaksanakannya. So kita jangkakan kalau kita berjaya laksanakan, sudah tentu ianya akan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Mungkin antara negara-negara yang telah pun melaksanakan e-invoice ini tu, banyak negara seperti Brazil, Mexico dan sebagainya, mereka telah melaksanakan lebih lama dahulu perkara ini. So mereka telah ada, dan kita juga dapat maklumat peningkatan dari segi pematuhan. Dari segi pematuhan. Tapi mereka juga melihat dari segi bisnes juga. Bisnes punya kecekapan dan sebagainya dinilai bahawa kita tak dapat nafikanlah. Bila kita ada rekod yang baik dan sebagainya, sudah tentu dia akan membantu perjalanan perniagaan itu sendiri. Betul-betul. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan mungkin selepas ini tu, bila kita melihat bahawa ada progres yang cukup membanggakan bila kita bercakap tentang e-invoice ini, Datuk boleh datang lagi lah, InsyaAllah, untuk kita sembang-sembang. Dan mungkin yalah, walaupun ramai yang mungkin ingin memanggil tapi takut sebenarnya untuk bertanya persoalan ini, tetapi insyaAllah di masa-masa yang akan datang itu kita duduk sekali lagi di program Ruang Bicara ini, dan kita terus bercakap tentang apa lagi yang akan dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dalam usaha untuk melicinkan dan sekaligus menjayakan pelaksanaan e-invoice di Malaysia ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.